Adanya seruan, wahai orang-orang yang ingin bebas dari segala mara bahaya, yang ingin beribadah dengan benar. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita. Dengan itu wajib ke atas kita membekalkan diri dengan ilmu. Ini kerana beribadah tanpa ilmu adalah sia-sia dan ilmu adalah punca kepada segala perbuatan. Maka perlu diketahui bahawa ilmu dan ibadah adalah dua perkara yang saling berkait. Ini kerana pada dasarnya segala yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah telah meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat yang ke-12. Maka dengan merenung keindahan langit dan bumi, maka diharapkan kita akan dapat memperolehi ilmu daripadanya, pengajaran daripadanya. Dengan menyemak ayat-ayat tadi, macam yang saya bacakan tadi, ia sudah cukup jelas untuk membuktikan bahawa ilmu itu mulia. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid, kerana dengan itu kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Renungkan pula firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Maka perkara ini menunjukkan betapa mulianya ibadah, dan ayat ini cukup untuk membuktikan tentang kemuliaannya serta kewajipan untuk sentiasa menjalankan ibadah. Sungguh besar erti ilmu dan ibadah kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka wajiblah ke atas kita untuk hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah dan melupakan perkara-perkara lain yang batil. Ini kerana dalam ilmu dan ibadah sudah terkandung segala urusan dunia dan akhirat. Membangunkan negara, menciptakan kemakmuran juga termasuk dalam ibadah jika dilaksanakan kerana Allah. Jadi bersama ilmu dan ibadah, kita akan dapat mencapai kebahagiaan dunia dengan kemajuan dunia yang sihat dan bukannya menyesatkan. Juga kebahagiaan di akhirat. Seharusnya kita memusatkan, menumpukan perhatian kita dan fokus kita dan fikiran kita hanya untuk ibadah dan ilmu. Jika demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil. Kerana berfikir selain untuk ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat serta hanya akan membawa kehancuran ke atas dunia ini. Maka kesimpulannya, tidak ada yang baik dari ilmu dan ibadah. Sehubungan dengan kemuliaannya itu, Nabi SAW bersabda, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Hadis riwayat Al-Haris bin Abu Uzamah dari Abu Sa'id Al-Khudri, diperkuat dengan riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah. Perhatikan pula sabda Rasulullah SAW yang berikut, sekali melihat wajah orang berilmu adalah lebih aku suka daripada beribadah selama 1 tahun. Rajin berpuasa dan mendirikan sembahyang malam, ini kerana sudah tentu orang yang berilmu yang mahu mengerjakannya. Sabda Rasulullah SAW yang lain, adakah kalian tahu siapakah yang paling mulia di antara penghuni syurga? Para sahabat menjawab, bahkan kami ingin mengetahui perkara itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dan umatku. Maka sudah jelaslah bahawa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama daripada ibadah. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan ibadah, bahkan wajib beribadah dengan disertakan dengan ilmu. Umpamanya sebuah pokok yang mana ilmu ibarat pohonnya dan ibadat ibarat buahnya. Maka jika kita beribadah tanpa dibekalkan dengan ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini jelas menunjukkan bahawa kedudukan pohon adalah lebih penting kerana pohon merupakan inti utama. Akan tetapi, buah mempunyai fungsi yang tidak kurang juga pentingnya. Oleh kerana itu kita harus memiliki kedua-duanya, iaitu ilmu dan ibadah. Maka sehubungan dengan itu, berkatalah Imam Al-Hasan Al-Basri, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan beribadahlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu. Kini keadaan menjadi semakin jelas bahawasanya manusia perlu memiliki ilmu dan beribadah. Di samping ilmu adalah yang paling utama, ini kerana ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Jadi bagaimana kita nak menjalankan ibadah jika kita tidak tahu caranya? Perhatikan sabda Rasulullah SAW, ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmumnya. Alasan bahawa ilmu itu adalah inti atau asas perlu didahulukan ialah ibadah akan berhasil dan benar. Bukankah kita sepatutnya mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya? Apa akan jadi kalau kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu
belum kita tahu asma dan sifat-sifat zatnya serta sifat wajib dan mustahil baginya. Ini kerana kadang-kadang seseorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadah yang demikian itu adalah sia-sia. Terdapat sebuah cerita mengisahkan tentang dua orang lelaki. Yang seorang adalah seorang yang berilmu dan tidak pernah beribadah, dan seorang lagi adalah orang yang tidak berilmu tapi menjalankan ibadah. Kemudian keduanya diuji oleh seseorang tentang beberapa kadar kejahatan bagi kedua orang tersebut. Maka si penguji itu pun mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Dia berkata kepada orang yang rajin beribadah, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu, maka sekarang engkau tidak perlu beribadah lagi." Maka ahli ibadah menjawab, "Oh, itulah yang aku harapkan darimu, ya Tuhanku." Ahli ibadah menganggap si penguji adalah Tuhan sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat sebenar Tuhannya. Selanjutnya, sang penguji mendatangi orang yang berilmu yang ketika itu dia sedang minum arak. Penguji berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu." Dengan geram dia menjawab, "Kurang ajar." Sambil mencabut pedangnya, "Engkau fikir aku tidak kenal siapa Tuhan?" Demikianlah orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya orang yang tidak berilmu begitu mudah tertipu dan terpedaya. Ini jelas bahawa setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah dengan menggunakan ilmu sebagai inti atau asas yang diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu adalah pemimpin amal dan amal sebagai makmum." Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, "Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia, tidak kepada orang-orang yang celaka." Hadis riwayat Abu Nuaim, Abu Talib Al-Makki, Al-Khatib dan Ibnu Qayyim. Kesimpulannya, ilmu ini merupakan satu inti, asas yang perlu didahulukan dan kemudian diikuti dengan ibadah. Ini kerana ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang merosakkan. Mengetahui dahulu zat yang harus disembah dan kemudian menyembahnya tanpa mengetahuinya akan menimbul su'ul khatimah, mati tanpa beriman kepada Allah, dan hasilnya ibadah itu menjadi sia-sia belaka. Sekarang kalau kita tengok di dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk mengetahui bahaya-bahaya yang boleh timbul dari sifat su'ul khatimah, kita lihat majoriti orang-orang soleh sangat takut akan su'ul khatimah. Sesungguhnya su'ul khatimah ini terdapat dua peringkat di mana kedua-duanya sangat berbahaya, iaitu pertama, hati dan perasaan seseorang ketika sakaratul maut segera merenggutnya, maka hatinya akan menjadi ragu-ragu dan tidak lagi percaya Allah hingga dia mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Dalam perkara ini, sifat kufurlah yang akan menghalang dirinya daripada menghampiri Tuhannya, yang akhirnya akan mengakibatkan dia berpaling daripada Allah buat selama-lamanya, maka azab yang sangat pedih dan kekal akan menimpanya. Manakala yang kedua, seseorang dikawal oleh perasaan cintanya terhadap urusan duniawi yang tiada hubungan dengan urusan akhirat. Contohnya, seseorang itu sedang mendirikan rumah, kemudian tiba-tiba sakaratul maut datang menjemputnya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak mengerti apa-apa, melainkan hanya memikirkan pembikinan rumahnya yang belum selesai. Maka, jika dia mati dalam keadaan demikian, berarti dia mati dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya hanyut bersama cintanya terhadap harta dan dunia, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang sudah berpaling dari Allah, maka azab dan sesaan yang pedih adalah balasan yang sebenar. Maka di antara dua peringkat su'ul khatimah tersebut, peringkat pertama adalah yang paling besar bahayanya. Ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran bahawa api neraka hanya akan menimpa orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang-orang mukmin yang bersih hatinya, yang tidak bersifat hubud dunia, cinta dunia dan selalu mengingati Allah, adalah sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula, hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan suatu apapun." Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 hingga 89. Maka kepada golongan tersebut api neraka berkata, "Silakan kalian wahai orang mukmin, kerana cahaya yang ada di hatimu telah memadamkan nyalaan api itu." Hadis riwayat Ya'la bin Munabbih. Memang sangat bahaya jika seorang itu mati dalam keadaan dikuasai oleh sifat hubud dunia. Ini kerana matinya manusia adalah sebagaimana hidupnya. Demikian juga lah dengan bangkitnya dari kubur sebagaimana dia mati. Jadi ianya saling bersesuaian. Terdapat apa sebab membuatkan seorang itu bersifat su'ul khatimah, walaupun dia itu seseorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan saleh. Ini disebabkan dalam niatnya terkandung bid'ah, bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, maka dengan ini kita melihat sesungguhnya inilah dia halangan-halangan kita dalam beribadah. Dan halangan-halangan, perlunya ada ilmu, perlunya kita ilmu dan ibadah, kedua-duanya saling diperlukan. Kedua-duanya penting. Jadi
kaitan antara ilmu dan juga ibadah ini bagi memastikan kita tak hilang arah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Dan kepada semua yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban, sama-samalah menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang merupakan satu organisasi yang mana ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO. Dan begitu juga dalam Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini menjalankan kerjasama dengan penternak-penternak tempatan. Dan akaunnya pula telah diaudit oleh juru audit yang bertauliah. Anda tidak perlu risau, semuanya memang diatur dengan cukup profesional oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi jangan fikir lama, pastikan hubungi talian yang tertera, sama-samalah menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.